Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, Incase World. Mula-mula sekali aku nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dekat semua yang dah subscribe dekat channel aku. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum subscribe, korang bolehlah subscribe ke channel kami, Incase World. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Okey, baru-baru ni, sekarang ni pun lah sebenarnya kita ada dengar yang pasal kes atlet Paralimpik negara kita, Muhammad Ziyad Zulkifli, yang mana pingat emas telah ditarik balik dan sebab dah direport oleh kamp Ukraine kan. So memang kita ada buat rayuan tapi gagal dan memang confirm lah dah salah, kita punya emas tu ditarik balik. So harap bersabarlah semua nak buat training. Yang penting kita tahu atlet kita memang dah layak pun dapat pingat emas dan dah pecahkan rekod dunia pun kan. So disebabkan benda tu, aku cadang minggu ni aku bawakan dekat korang kisah daripada Ukraine. Harapnya korang semua terhibur. So tanpa membuang masa lagi, jom. V. Lenin, sebuah loji kuasa nuklear di Chernobyl, Ukraine, telah mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 1977. Dan dikabarkan V. Lenin ni dibuka disebabkan susulan daripada Perang Dunia Kedua. So mungkin dia orang nak upgrade dia orang punya nuclear weapon ataupun dia orang nak buat satu benda baru, Wallahualam. V. Lenin ni mempunyai 4 reaktor utama yang dipanggil reaktor nombor 1, 2, 3 dan 4. Pada 24 hari bulan 4 1986, sekumpulan pekerja telah diarahkan untuk melakukan ujian ke atas reaktor nombor 4 ni. Kita semua tahu tiap-tiap bidang kerja ni ada risiko dia kan, mesti ada bahaya dia. Hampir ke semua lah. Aku cakap hampir ke semua sebab aku pernah dengar satu kes yang mana pekerjaan orang tu, pekerjaan dia ialah rasa flavor aiskrim. So aku tak tahulah bahaya dia begitu macam. Okey lah, aku mungkin dia dapat diabetes lah kot kan sebab rasa flavor je kan. Tapi ada satu lagi bidang kerja yang aku dapat tahu, dia kerja dia adalah uji tilam. Maksudnya dia akan tidur dekat tilam tu, dan bila dia bangun tidur, jadi dia bagi tahulah pengalaman dia selesa tak, okey ke tak kan. So barulah betul kerja tidur je. So kat situ aku tak tahulah pula bahaya dia apa, kecuali kalau dia kojol tu masa tengah tidur tu je lah. So berbalik pada kisah tadi, sorry. Okey, aku tak pasti maksudnya pekerja-pekerja loji nuklear ni dia orang terlupa ataupun dia orang buat-buat lupa dia orang punya level bahaya pekerjaan dia orang tu setakat mana. Sebab semasa jalankan ujian dekat atas reaktor nombor 4 ni, dia orang tak ikut SOP yang sepatutnya dan dia orang banyak skip benda-benda yang patut dia orang buat. Dia orang skip. So dia orang tak ikut peraturan lah, dia orang buat ikut suka dia, mungkin tak tahulah kenapa. Dan ini menyebabkan lonjakan daya kuasa ke atas loji reaktor nombor 4 ni. Dan benda ni menyebabkan reaktor nombor 4 ni mula mencair dan akhirnya rantaian letupan berlaku di dalam reaktor nombor 4 ni, di mana akhirnya sebuah letupan yang besar berlaku dan berlaku kebakaran. Dan kebakaran ni hanya dapat dipadamkan selepas 10 hari usaha daripada kerajaan pihak Soviet Union untuk memadamkan kebakaran tersebut. Maksudnya api terbakar tu selama 10 hari baru dapat padam. Dan jangan lupa, api yang terbakar tu mengeluarkan awan radiasi beracun yang sangat kuat lah. Selepas api dapat dipadamkan, so ada banyak bahan-bahan radioaktif dekat kawasan sekitar reaktor nombor 4 ni. So pihak Soviet Union dia orang mula hantarkan robot untuk kutip sisa-sisa radioaktif ni untuk nak dilupuskan lah. Tapi robot-robot ni tak dapat bekerja lama pun sebab dia orang mula rosak disebabkan radiation dekat kawasan tu. So akhirnya bila robot tak berjaya, pihak kerajaan Soviet Union hantar orang untuk bersihkan sisa-sisa radioaktif ni. So korang rasa kalau robot pun rosak, orang disebabkan banyak nyawa yang melayang semasa usaha membersihkan bahan-bahan radioaktif ni. So pihak kerajaan Soviet Union dia orang membina konkrit di sekeliling reaktor nombor 4 ni yang tebal lah untuk mengepung radiation tu. Tapi walau macam mana pun, kawasan Chernobyl, bandar Chernobyl tu dijangka tidak akan mampu didiami oleh manusia selama tempoh 20,000 tahun lagi baru selamat untuk manusia diami. Dan awan radiasi beracun tadi bukan hanya dapat dikesan di dalam bandar Chernobyl tu ataupun berdekatan dia, tapi dikesan pergi, awan tu telah bergerak sejauh sampai ke Sweden, France dan yang negara jiran. Rusia memang dah teruk lah. Rusia adalah antara negara yang paling teruk terjejas lah juga sebab disebabkan kebakaran ni. So disebabkan tu
rakyat-rakyat di sekitar Chernobyl ni memang dipindahkan keluar, dan dianggarkan seramai 250,000 orang terpaksa dipindahkan keluar. Dan daripada titik reaktor nombor 4 tu, 30 km sekeliling radius itu telah ditutup sama sekali sampai ke hari ini oleh kerajaan Soviet Union. Setahun selepas pada kejadian tu, pihak kerajaan Soviet Union menghantar orang untuk nak cek tahap bacaan radiasi dekat kawasan tu. So dia orang dapat berjaya masuk dekat bangunan reaktor nombor 4 tu. Dan bila dia orang sampai dekat bawah, dekat teras itu, sebab bahan-bahan kimia dah mencari pergi ke bawah, so bila sampai kat kawasan tu, dia orang dapat tahu bacaan dekat bawah tu makin lama makin tinggi. So dia orang tahulah bilik utama reaktor tu itu memang tempat yang dia orang nak elakkan lah, sebab benda tu umpama macam dia orang bunuh diri je. So apa dia orang buat adalah dia orang letak kamera, ikat kamera dekat satu kerusi berodau, macam kerusi office tu. Then dia orang tolak kerusi tu masuk dalam bilik tu, dan hasilnya adalah gambar yang kita dapat lihat sekarang ya. Salah satu benda yang paling bahaya pernah dihasilkan oleh manusia di atas muka bumi ni, ia digelar elephant foot, sebab rupa bentuk dia seakan-akan kaki gajah, dan ianya terdiri daripada campuran silikon dioksida, uranium, titanium, zirconium, magnesium dan grafit. Elephant foot ni dikatakan menghasilkan bacaan radiation yang sangat tinggi, yang di mana dia hampir sama dengan 4,000 kali cahaya X-ray. Dan hari ni kalau korang berdiri dekat sebelah elephant foot ni selama 30 saat je, sel-sel badan korang akan mula mati, dan korang berkemungkinan tinggi akan mati. Dan kalau korang berdiri dekat sebelah elephant foot ni selama 2 minit, korang confirm akan jiun. Sebab kata Ustaz Samsul Sebat, jiun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. Tapi jangan risau, korang takkan terus mati masa tu juga, sebab korang akan mempunyai masa selama 48 jam sebelum korang mati. Dan memang takkan ada apa-apa yang korang boleh buat, disebabkan perubatan moden sains hari ni memang tak ada ubat. Korang memang akan confirm mati. Tapi hari ni bandar Chernobyl ni sebenarnya telah dibuka untuk orang melawat kawasan tu. Sebab korang dapat tengok dekat situ, yang bandar ni dia orang macam dah alam semula jadi, dah ambil alih balik tau. Pokok tumbuh, ada macam bandar orang tinggal. Dan dia orang, masa dia orang pindah tu sebenarnya, dia orang tak jangka dia orang nak kena pindah terus. Dia orang nak kena pindah sekejap je. So korang dapat tengok kat situ lah, kalau pergi kat situ korang dapat melawat yang pinggan macam tu, anak patung, mainan, seolah-olah macam orang nak keluar sekejap dan nak balik-balik. Cuma jangan silap, dia orang tak buka melawat macam tu je. Dia orang ada tour bus dia orang. So korang akan duduk dalam bus tu, dan orang akan bawa, sebab ada laluan-laluan dia yang boleh selamat, dan ada tempat yang korang tak boleh pergi langsung. So dia orang akan ni, dan nak masuk kat situ akan ada 2 checkpoint polis. Korang tak dibenarkan pakai baju lengan pendek, korang tak dibenarkan pakai pakaian yang mendedahkan lah. Korang kena tutup, dan dinasihatkan supaya korang pakai pakaian yang korang mungkin nak buang, sebab ada kemungkinan tinggi baju korang tu akan terpaksa ditinggalkan kat situ. Korang kena balik pakai baju lain. So kalau siapa-siapa berani nak pergi, aku tak ingat dah harga dia berapa, sebab aku memang tak berminat langsung nak pergi. Korang bolehlah search bandar Chernobyl ni, dan akan ada nanti promosi-promosi untuk orang nak pergi melawat. So kalau lepas ni COVID ni dah okey, korang bolehlah bahagiakan diri balik untuk pergi ke bandar Chernobyl ni. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang minat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang boleh subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali, supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.